Fokus utama hari ini. Segelintir anggota penguatkuasa disyaki terlibat aktiviti pemerdagangan manusia. Serta usaha menggali dan bawa keluar mayat selesai Khamis ini. Serta pelajar sebabkan kematian pelajar junior didakwa. Dan selain berita utama, kami juga akan melintas langsung bersama rakan setugas Adrian Soidi dari RTM Kota Kinabalu, manakala RTM Kuching bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Manakala di Terengganu nanti kita bersama Rizalimi Muhammad, semuanya seketika nanti. Baik, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan terdapat segelintir anggota penguatkuasa disyaki turut terlibat dalam aktiviti pemerdagangan manusia. Ia susulan penemuan kubur mayat yang dipercayai melibatkan pelarian Rohingya dan Bangladesh di Padang Besar Perlis baru-baru ini. Hasil siasatan mendapati aktiviti pemerdagangan pelarian itu bukan sahaja membabitkan anggota penguatkuasa namun penduduk tempatan. We suspect some of them, but we are also working with Forestry Department because in terms of enforcement at the boundary between Thailand and Malaysia, they are supposed to enforce the area, but I need to discuss this matter with the minister concerned. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mendakwa rakyat tempatan yang terlibat mempunyai rangkaian antarabangsa seperti di Thailand, Bangladesh dan Myanmar. Beliau menjelaskannya kepada media di lobi Parlimen. Operasi menjejaki kubur dan kem tahanan pelarian Rohingya di sempadan Malaysia Thailand di Gunung Burma Perlis menemui satu lagi mayat dalam sebuah kubur yang ditemui kira-kira 2.45 petang tadi. Kubur tersebut ditemui berhampiran bekas sebuah kem tahanan di puncak Gunung Burma. Kami hubungi Pegawai Siasatan Jenayah Perlis ASP Muhammad Bahar Ilyas yang mengiringi kumpulan media tempatan dan antarabangsa ke lokasi penemuan. Proses penggalian oleh pihak forensik telah selesai di satu kubur dan sebagaimana kita dapat menggali dan membawa naik satu kubur. Setakat itu saja yang saya boleh pastikan. Satu kubur yang ditemui, dalam tu ada berapa mayat dia, Tuan? Setakat ni satu kubur yang oleh tim forensik Bukit Aman dapat pastikan satu mayat sahaja. Di dalam kain yang berbalutlah. Setakat ni dua. Ya, keseluruhannya daripada pagi tadi sampai sekarang, macam mana pandangan Tuan mengenai operasi yang telah dijalankan? Dari pagi sampai sekarang, kita sebagaimana kita tahu, kita perjalanan mengambil masa yang panjang, lebih kurang 2 jam setengah. So, kita dapat lihat satu kubur sajalah yang dapat gali setakat ni. Bagaimana dengan kem? Ada kem-kem yang ditemui? Setakat ni kita satu kem saja yang kita lalu di situ. Memang berdekatan dengan kem tu yang proses penggalian kubur oleh forensik. Kejam, zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Itu reaksi bekas Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PTRM Tan Sri Zaman Han Rahim Han mengenai penemuan kubur besar di sempadan Perlis, Thailand. Terkejut dengan penemuan yang dipercayai kubur pelarian Rohingya itu, Tan Sri Zaman Han berharap perkara itu dapat diselesaikan segera. Apabila kerajaan Malaysia terima mereka ni, saya rasa saya bersyukur kepada Allah. Doa saya itu disambut. Semua orang mau terima mereka. Nyaya. Tan Sri Zaman Han ditemui media pada pelancaran Rumah Sahabat yang pertama di Kelantan di Kota Baru. Rumah pelindungan pesakit AIDS ini mampu menempatkan 16 pesakit dan dilengkapi dengan kemudahan penjagaan paliatif dan pusat pemerkasaan. Berkelana di negara sendiri, tidak dialu-alukan, ditindas dan dinafikan hak.
Realiti hidup etnik Rohingya sangat jauh dari selesa, apatah lagi untuk mengimpikan kesenangan. Penderitaan mereka hampir menyamai kisah rakyat Vietnam yang pernah menjadi pelarian suatu ketika dahulu. Wartawan Margaret Gambang ada laporannya. Penderitaan etnik Rohingya bukan baru. Myanmar tidak mengiktiraf kehadiran mereka kerana menduduki negara itu selepas merdeka pada kurun ke-19 ketika pemerintahan British. Kisah tragis serupa pernah berlaku apabila ribuan pelarian Vietnam berlabuh di Malaysia lebih 3 dekad lalu. Ia ekoran kejatuhan Kerajaan Demokratik Vietnam Utara pada April 1975 akibat penaklukan kuasa komunis Vietnam Utara yang memaksa rakyatnya melarikan diri. Ratusan ribu pelarian Vietnam mendarat di Malaysia antara 1975 hingga 1990 yang tertumpu di Pelabuhan Klang dan Pantai Timur. Penyelesaiannya, kerajaan terpaksa mewujudkan penempatan transit di Pulau Bidung untuk menempatkan pelarian Vietnam sebelum menuju ke tempat lain. Biasanya pelarian Vietnam ketika itu melarikan diri kerana peperangan, sedangkan pelarian Rohingya melarikan diri kerana kesengsaraan hidup. Vietnam kini menjadi negara yang bebas dari kemelut peperangan, malah menganggotai ASEAN dan memiliki kedudukan berpengaruh di antara 10 negara rantau Asia Tenggara. Sedangkan isu Rohingya masih berlarutan. Ikon demokrasi yang pernah menerima anugerah Nobel Keamanan Aung San Suu Kyi terus membisu. Kita amat bersimpati dengan mereka yang terapung-apung di lautan terbuka. Ramai telah terkorban, termasuk kanak-kanak dan sebagainya. Kita tidak reda perkara ini. Saya minta rayuan itu, etnik Rohingya itu, dia tak bolehkan penjarakan itu dalam. Lepas tu dia orang sakit, dia orang ada di pikiran banyak masalah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan Malaysia tidak akan bertoleransi dengan sebarang bentuk pemerdagangan manusia. Timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa kerajaan Myanmar bertanggungjawab menyelesaikan isu Rohingya di peringkat dalaman negara itu. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM juga komited menyahut seruan Perdana Menteri dalam menyediakan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Rohingya. Beberapa aset dikerahkan dalam misi menyelamatkan pelarian Rohingya yang memerlukan bantuan di kawasan perairan negara. Yang pasti, nilai kemanusiaan menjadi sandaran untuk menyelesaikan isu ini tanpa batas politik, agama dan kaum. Kerana bagi ratusan ribu pelarian Rohingya, cukuplah sekadar mereka mampu makan dan minum serta hidup tanpa ketakutan. Laporan Margaret Gambang untuk TV1. Seorang pelajar Kolej Vokasional Tanguk Bacok, Kelantan hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang pelajar junior 2 minggu lalu. Tertuduh yang berusia 17 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Yusof Yunus. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes 30 Jun depan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Siti Hajar Alias memohon agar mahkamah mengenakan ikat jamin RM15,000. Peguam tertuduh memohon mahkamah mengurangkannya kepada RM10,000. Ia berikutan tertuduh masih seorang pelajar manakala bapanya hanya bekerja sebagai pembantu am. Tertuduh didakwa menyebabkan kematian Muhammad Nur Akram Zimi, 16 tahun di Dom HB 205 Kolej Vokasional Tanguk Bacok pada pukul 12.27 tengah malam 12 Mei lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 304(a) Kanun Kesiasaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan denda. Ketika kejadian pada 12 Mei itu, Muhammad Nur Akram, pelajar tahun 1 kolej berkenaan maut selepas ditendang sebanyak 2 kali di leher kanan. Ia susulan mangsa dikatakan tidak menghormati tertuduh sebagai pelajar senior. Bidang sains, teknologi dan inovasi hari ini perlu relevan dengan aspirasi negara. Jelas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini kerana sains merupakan bidang paling penting ke arah memacu ekonomi setiap negara di dunia. Tambahnya, penyelidikan tradisional juga amat penting untuk menyelesaikan masalah hari ini dan masa depan.
International collaboration and networking in science, exemplified so well by the Scientific Advisory Board, is also a key imperative because science has no geographic, political or cultural boundaries. For Malaysia, the past 3 decades have been a period of rapid and sustained growth facilitated by the government through liberalizing of markets, offering incentives for investment, removing barriers and encouraging the private sector to help co-develop our progress. Malaysia meletakkan dasar dan garis panduan untuk menggalakkan pembangunan lestari dengan matlamat persekitaran yang bersih, selamat dan sihat bagi rakyat. Tan Sri Muhyiddin berkata negara ini juga berusaha ke arah strategi pembangunan lestari bersepadu yang dimasukkan ke dalam RMK11. Beliau berucap demikian pada perasmian mesyuarat ketiga Setiausaha Agung Lembaga Penasihat Saintifik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Ibu Negara. Hadir sama Ketua Pengarah UNESCO Irina Bokova dan Penasihat Sains kepada Perdana Menteri Tan Sri Zakri Abdul Hamid. Penyiar dan penyelia kandungan media konvensional perlu menghasilkan kandungan bertaraf global agar dapat ditonton di seluruh dunia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabari Cik berkata, salah satu cara untuk kedua-dua pihak bersaing ialah dengan menggunakan media sosial sebagai platform. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabari, penyiar dan penyelia kandungan media konvensional boleh menjalin kerjasama dengan penyedia over-the-top OTT dan menawarkan kandungan sebagai sebahagian daripada pakej mereka. Misalnya seperti HBO dan CBS di Amerika Syarikat dan Tonton di Malaysia. At the end of the day, broadcasters are businesses and their success is measured by the bottom line. Through big data, each minute of video view produces hundreds of data attributes just waiting to be monetized. With OTT, channels will be able to demand a higher ad revenue per viewer given the targeted nature of the content. Datuk Seri Ahmad Syabari berucap pada perasmian Sidang Kemuncak Media Asia AMS 2015 di Ibu Negara. Malaysia sebagai tuan rumah sidang kemuncak ini membabitkan 500 pengamal media seluruh dunia berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai penyiaran kewartawanan. Dalam pada itu, Datuk Syabari juga berkata penyiar perlu meningkatkan penggunaan data penonton bagi menghasilkan program yang dapat diterima penonton. Data tersebut dapat digunakan bagi menyasarkan pengguna dan mengarahkan kandungan yang bersesuaian dengan profil mereka. Setakat 15 Mei lalu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menerima sebanyak 2.89 juta borang nyata cukai pendapatan pelbagai kategori melalui e-filing. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Mahfar berkata, angka itu merupakan peningkatan sebanyak 9% berbanding tempoh sama tahun lepas. Dari angka 2.89 juta itu, penerimaan borang BE tahun tafsiran 2014 melalui e-filing pula sebanyak 2.32 juta, di mana terdapat peningkatan 5.3% berbanding tempoh sama pada tahun 2014. Sebanyak 124,728 pembayar cukai memilih potongan cukai bulanan PCB sebagai cukai muktamad mereka setakat 15 Mei lalu. Peningkatan sebanyak 9%. Dan kita dapati bahawa pada setiap tahun begitu popular tadi pembayar cukai memilih menghantar borang melalui filing kerana proses yang dijalankan oleh kami pada mereka yang mengambil tindakan untuk menghantar borang secara e-filing akan mempercepatkan proses. Pada tahun ini, LHDN melaksanakan polisi di mana PCB sebagai cukai muktamad bagi pembayar cukai individu yang layak. Tan Sri Dr. Muhammad Syukur juga berkata LHDN sedang merancang untuk membuka Akademi Percukaian Malaysia yang ketiga di Melaka dalam tempoh 2 tahun lagi. Setakat ini cawangan akademi itu terdapat di Bangi dan Kuching. Tan Sri Dr. Muhammad Syukur bercakap dalam sidang media selepas majlis convocation kali ketiga Akademi Percukaian Malaysia di Bangi. Seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Terus sahaja berlintas langsung ke Kota Kinabalu bersama Adrian Soidi. Silakan.
Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syarikat berkaitan kerajaan GLC Progressive Insurance Berhad konsisten membayar dividen kepada kerajaan negeri hasil keuntungan yang diraih setiap tahun walaupun berdepan dengan cabaran industri insurans. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Musa Haji Aman mahu GLC lain mencontohi syarikat berkenaan dan mengekalkan prestasi masing-masing agar mampu membayar dividen setiap tahun. Dividen yang diperolehi daripada GLC dapat digunakan untuk melaksana lebih banyak program sosioekonomi untuk rakyat sekaligus pembangunan negeri. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyerahan cek dividen syarikat Progressive Insurance Berhad berjumlah RM7 juta di Kota Kinabalu. Pengerusi Progressive Insurance Berhad, Datuk Harun Datuk Mansur menyerahkan cek tersebut kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Datuk Pangeran Hassanel, Datuk Haji Pangeran Muhammad Tahir. Datuk Harun turut menyerahkan dividen berjumlah lebih RM700,000 kepada Permodalan Bumi Putra Sabah Berhad yang diwakili pengerusinya, Datuk John Amros. Mangsa kebakaran di Kampung Gusung Likas yang ditempatkan di Dewan Masyarakat Likas ketika ini akan dipindahkan ke bangunan 2 tingkat di Cendrakasih, Kelombong untuk sementara waktu pada Khamis ini. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Haji Jainab Ahmad Aid, bangunan kosong 2 tingkat itu kini sedang diselenggara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK untuk tujuan pembaikan kemudahan asas. Datuk Jainab turut meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya menyediakan kemudahan pembahagi boleh ubah di bangunan berkenaan bagi menjamin keselesaan keluarga mangsa. Dalam masa sama, beliau mahu kementeriannya mengguna pakai garis panduan dan prosedur operasi standard SOP bertaraf gold standard bagi menangani bencana. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengagihkan bantuan wang tunai dan barangan keperluan harian daripada kerajaan negeri menerusi Pusat Zakat Sabah, Parti Gerakan dan Pasaraya Giant di Dewan Serbaguna Likas. Kebakaran melibatkan 92 buah rumah di Kampung Gusung Likas Sabtu lalu telah menjejaskan 518 penduduk kampung melibatkan 106 ketua isi rumah. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Cawangan Sabah melancarkan peti aduan pengguna KPDNKK bagi memudahkan orang ramai menyalurkan aduan berhubung salah laku peniaga. Ia terutama berkaitan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST yang akan disalurkan kepada pihak berkuasa. Menurut pengarah KPDNKK Sabah, Severinus Suka, buat permulaan peti aduan tersebut akan diwujudkan di rumah-rumah ketua kampung di 4 kawasan Dewan Undangan Negeri yang terpilih iaitu Tanjung Aru, Usukan, Karambunai dan Nabawan. Beliau berkata demikian sempena pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika ditemui pemberita selepas melancarkan program ini, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Haji Jainab Ahmad Aid berkata, objektif inisiatif tersebut bagi memperluaskan kaedah menerima aduan daripada pengguna di negeri ini. Akan mengutip borang-borang ini secara berkala. Akan diambil oleh pegawai dan diserahkan kepada Seksyen Penggunaan Negeri dan Cawangan kawasan masing-masing. Sementara itu, susulan arahan penarikan kicap masin jenama Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M oleh Jabatan Kesihatan Sarawak baru-baru ini, Datuk Jainab meminta tindakan tuntas Jabatan Kesihatan Malaysia JKM Sabah dalam perkara berkenaan. Pihaknya akan memantau perkara tersebut memandangkan ia merupakan satu isu yang serius dan berkaitan kesihatan rakyat. Semua itu, beliau juga meminta pihak JKM Negeri mengambil tindakan segera dalam isu berkaitan bagi mencegah sebarang implikasi yang tidak diingini berlaku. Majlis Daerah Kota Belud menerima RM1 juta daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi melaksanakan 3 projek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Projek tersebut merangkumi membina dan menyelenggara jambatan-jambatan gantung sedia ada, menaik taraf parit tamu Taginambor dan membina pagar kubur di Kampung Pantai Emas selain pembelian 1 unit utiliti bagi kegunaan memunggah sampah. Saya tadi nyatakan kepada ahli-ahli majlis dan juga pihak pengurusan supaya mereka lebih berusaha dan lebih agresif untuk memastikan kejayaan
pelaksanaan projek-projek yang disalurkan ke daerah Kota Belud ini. Menterinya Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata peruntukan yang disalurkan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual dan mencapai sasaran projek tersebut. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM sempena lawatan kerja di Kota Belud. Lawatan kerja tersebut bagi meninjau perkembangan projek pembangunan di daerah Kota Belud selain urusan berkaitan kementeriannya dan projek yang sedang dan bakal dilaksanakan di daerah berkenaan. Penggunaan gas asli di kilang getah Tuaran dijangka mampu mengurangkan kos pemprosesan getah bermutu tinggi Malaysia SMR pelbagai grade di negeri ini. Penurunan kos pemprosesan SMR secara tidak langsung dapat membantu golongan pekebun kecil getah dalam tempoh jangka panjang. Menurut pengerusi Lembaga Industri Getah Sabah LIGS Datuk Haji Ahmad Haji Bujang, terdapat 35,000 pekebun kecil getah yang mengusahakan kira-kira 1,400 hektar ladang getah di negeri ini. Bila ada penurunan harga ini, kita harap dapat memberikan manfaat kepada pekebun-pekebun kecil kerana kos pengeluaran setiap kilo itu akan turun. Kita boleh secara otomatis mungkin extend harga yang kita save itu kepada pembelian harga getah sekilo kepada kebun-kebun kecil. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pentauliahan Penghantaran Gas Asli Termampat antara Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC dan Tuaran Kram Sendirian Berhad iaitu anak syarikat milik penuh LIGS di Tuaran. Terdapat 3 kilang LIGS di Sabah, masing-masing di Tuaran, Tenom dan Beaufort. Warga Jabatan Penyiaran Malaysia perlu bersiap sedia menghadapi pelbagai cabaran dalam industri penyiaran pada masa depan. Pendekatan itu penting dalam menjadikan RTM sebagai organisasi penyiaran negara berdaya saing serta dinamik. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Operasi Penyiaran, Hajah Sabari Abbas, penghasilan produk penyiaran yang bermutu serta berkualiti tinggi menerusi penerapan nilai-nilai transformasi, inovasi dan kreativiti perlu diutamakan ke arah mewujudkan teknologi penyiaran baharu seperti Media City, Digital TV serta Mobile TV. Hajah Sabaria ditemui pemberita RTM sempena lawatan kerja beliau di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kepayan, Kota Kinabalu. Lebih 100 warga kerja dari pelbagai unit dan bahagian Jabatan Penyiaran Sabah hadir dalam majlis ini yang turut meraihkan persaraan Hajah Sabaria yang bersara wajib pada 1 Jun ini. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya, kita bersama rakan penyampai Damai Cassandra di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Adrian di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sarawak telah mengambil tindakan ke atas peniaga melibatkan 414 kes di bawah pelbagai akta kementerian membabitkan nilai rampasan kira-kira RM656,000 dari Januari hingga semalam. Timbalan pengarahnya Abdul Rafiz A. Rahim berkata sebanyak 168,732 premis telah diperiksa melalui operasi penguatkuasaan dan pemeriksaan termasuk premis perniagaan di bandar dan luar bandar Sarawak bagi tempoh tersebut. Tambah beliau, pihak kementerian juga telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM34,200 kepada peniaga yang ingkar. Dalam pada itu juga, Hafiz memberitahu kementeriannya juga menerima sebanyak 689 aduan daripada orang ramai, iaitu sebanyak 286 aduan mengenai cukai barangan dan perkhidmatan, 367 aduan berkenaan harga barangan dan lain-lain aduan sebanyak 36 aduan. Bagi skim kawalan harga musim perayaan sempena Hari Gawai yang telah berkuat kuasa pada 24 Mei lalu, kementerian setakat ini telah mengambil tindakan ke atas 3 peniaga hasil pemeriksaan yang dijalankan di seluruh negeri Sarawak. Sepanjang kita telah membuat pemeriksaan bermula daripada semalam kita telah menyita untuk menangkap ada peniaga yang telah melanggar skim kawalan harga musim perayaan ni sebanyak 3 kes kita telah mengambil tindakan 3 kes daripada keseluruhan kita telah membuat pemeriksaan sebanyak 1,296 sehingga semalam permis-permis di seluruh negeri Sarawak.
Beliau memberitahu pemberita selepas pelancaran skim kawalan harga musim perayaan Hari Gawai 2015 di salah sebuah pasaraya di Bintulu. Hafiz juga memberi amaran keras kepada peniaga yang gagal mematuhi skim itu dan memberitahu pihaknya akan terus melaksanakan aktiviti pemantauan terutama bagi barangan keperluan harian. Ketua Menteri menyambut baik cadangan sebuah badan bukan kerajaan NGO yang memilih Kuching sebagai lokasi sambutan bandar perpaduan Ogos ini. Menteri Pelancongan Dato' Omar Bang Johri Tunopeng berkata pemilihan itu merupakan satu penghormatan kepada Sarawak yang terkenal dengan keharmonian pelbagai kaum dan agama. Katanya Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia merupakan sebuah NGO yang dipengerusikan oleh Tan Sri Lilam Tai mahu menjadikan Kuching sebagai model sebuah bandar yang memupuk semangat perpaduan dengan semua kaum dapat hidup bersama. Justru jelasnya satu jawatankuasa akan ditubuhkan bagi merancang kegiatan khas untuk sambutan itu kelak bersama pihak berkuasa tempatan. Beliau memberitahu media selepas melancarkan Pesta Gawai di Medan Dega Satok, Kuching. Bazar menawarkan 56 gerai jualan itu akan berlangsung sehingga 30 Mei ini. Ahli-ahli politik di Sarawak diingatkan supaya menghargai pengorbanan besar pasangan masing-masing dalam kesibukan mereka menjalankan tugas membangunkan. Menteri Pembangunan Tanah Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing berkata pasangan hidup mereka merupakan tulang belakang dan disifatkan sebagai wira yang tidak didendang dalam memberi sokongan tanpa henti kepada mereka. Jelasnya, tanggungjawab sebagai pasangan hidup ahli politik amat berat kerana hampir setiap masa terpaksa memikul tugas menguruskan keluarga dan anak-anak seorang diri sementara suami atau isteri mereka menjalankan tugas turun padang bertemu rakyat. Tan Sri James yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS berkata demikian pada majlis makan malam sempena mengenangi pengorbanan pasangan hidup dan peragawai di Kuching. Sehubungan itu, beliau berkata penganjuran majlis seumpama ini amat bersesuaian kerana pasangan hidup ahli politik berhak untuk dihargai pada setiap masa. Persatuan Bisaya Sarawak PBS akan menganjurkan Pesta Berbulang pada 5 hingga 7 hari bulan depan di Batu Danau Limbang. Pesta Berbulang Sarawak merupakan pesta tahunan yang memaparkan keunikan komuniti Bisaya di negeri ini yang dianjurkan sejak tahun 2004 dan buat julung kalinya diadakan di peringkat kebangsaan pada tahun ini. Menurut pengerusi Persatuan Bisaya Sarawak, Antonio Katigalis, persatuan itu menjangkakan kira-kira 10,000 pengunjung akan ke pesta itu yang bertemakan segenau, serunding dan sepanau atau bermaksud sehati, sepakat dan sejalan. Antara acara yang bakal diadakan ialah pertandingan lumba kerbau, pertandingan Ratu Badoro, pameran kraftangan dan rumah terbuka yang menghidangkan makanan tradisional masyarakat Bisaya. Selain itu, persembahan kebudayaan juga turut diadakan selain acara kemuncak, upacara nakod berbulang dan pertunjukan kuntul berhias. Majlis ini dijangka akan dirasmikan oleh Ketua Menteri, Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adenan Haji Satim. Penganjuran pesta berbulang amat sinonim dengan kaum Bisaya bertujuan menerapkan penghayatan kebudayaan dan permainan tradisional dalam kehidupan di samping menyubur semangat kerjasama dan kekitaan di kalangan masyarakat berbilang kaum di Limbang. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Kelab Golf Sarawak akan menganjurkan pertandingan golf di Kuching pada 7 hari bulan depan. Pengurus Besar Pusaka Dato' Haji Sarudu Haji Hoklai berkata lebih 200 pemain sudah mengesahkan menyertaan mereka dalam pertandingan itu. Beliau berkata sebanyak 5 kategori akan dipertandingkan iaitu VIP, tetamu jemputan, pusaka dan anak-anak syarikat serta terbuka lelaki dan terbuka wanita. Pertandingan yang sudah memasuki 2 dekad penganjurannya menawarkan hadiah keseluruhan hampir RM100,000. Ini termasuk 3 hadiah menarik hole-in-one berupa sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi, jam tangan jenama Rolex dan hadiah percutian ke London. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan trofi pertandingan di Kuching. Pada majlis ini, Dato' Haji Sarudu menyerahkan trofi pertandingan kepada Kapten Kelab Golf Sarawak, Dr. David Ling. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Rizal di Terengganu. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di sana. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sampai bila kami nak menumpang rumah keluarga? Tolonglah cepatkan pembinaan rumah pangsa itu. Itu rayuan sebilangan besar generasi muda yang sudah berkeluarga di Pulau Perhentian Terengganu yang sangat memerlukan rumah sendiri.
Bagaimanapun, impian mereka sukar untuk menjadi kenyataan dalam masa terdekat kerana projek rumah pangsa mampu milik untuk mereka dikatakan terbengkalai. Wartawan Nur Yusof menyelami keluh kesah penduduk pulau antara yang tercantik di dunia itu. Tinjauan yang kami lakukan bersama beberapa orang penduduk di Pulau Perhentian mendapati tidak ada pekerja kontrak di situ. Rumah kongsi yang sebelum ini menjadi tempat tinggal sebahagian pekerja didapati terbiar dan kosong. Begitu juga bahan-bahan binaan dan peralatan serta jentera juga terbiar, manakala sebahagiannya pula mula ditutupi semak samun. Penduduk mendakwa mereka sudah lama tidak melihat pekerja di situ dan begitu juga mereka mendakwa kerja-kerja pembinaan rumah pangsa ini sudah lama terhenti. Berdasarkan maklumat yang diberikan penduduk, tidak ada kemajuan atau perubahan besar yang berlaku, kecuali beberapa struktur asas bangunan yang anggaran kemajuan hanya beberapa peratus sahaja yang mampu dibina oleh kontraktor yang bertanggungjawab. Sepatutnya pembinaan 200 unit rumah pangsa 5 tingkat itu boleh disiapkan pada akhir tahun lalu, tetapi berdasarkan realiti sebenar, sasaran itu nampaknya tidak menjadi kenyataan. Ada penduduk yang memaklumkan kontraktor memberikan alasan mereka perlu mengambil masa untuk mengalihkan bongkahan batu besar di tapak projek. Bagaimanapun setelah masalah itu berjaya diatasi, kerja-kerja pembinaan rumah pangsa mampu milik itu juga perlahan menyebabkan jadual asal pembinaan tertangguh. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Sain juga kecewa dengan kontraktor terlibat dan beliau mengarahkan agar pihak berkuasa sentiasa melakukan pemantauan. Penduduk Pulau Perhentian tidak mahu lagi mendengar alasan daripada kontraktor terlibat. Bagi mereka, rumah itu perlu disiapkan seperti yang dijanjikan. Pada masa sama, mahu Menteri Besar sekarang, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman segera bertindak untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarutan beberapa tahun itu. Jadi kalau bahasa boleh saya minta percepatkanlah benda-benda begini sebab kita mengikut dalam kita punya agama pun tidak boleh duduk dalam 3 keluarga 4 keluarga. Sedangkan rumah hanya 1 bilik saja rumah tu. Rumah di Pulau Perhentian kita ni 1 bilik dengan 2 bilik. Jadi apabila 3 keluarga mana anak perempuan dengan anak lelaki bercampur. Jadi kita takut berlaku yang tidak diinginilah. Itu yang saya rasa patut percepatkanlah. Sebab abang ni pemuda ramai ni maknanya tunggu rumah. Pak ni bunyi kata stuk lah. Mana blok dah, stuk, mana tak jalan dah. Lepas tu lah ke mana pula nak buat tu tak tahulah. Jadi minta lah mana mungkin pihak berkuasa buat mesra dengan MB lah. Mana yang buat apa semotong balik, mana cara mana nak untuk dengar lebih dekat. Kita tak kira bagaimana? Kalau boleh nak suruh buat molek dah sikit. Biarlah kukuh. Lepas sini bukit, bukannya mitok mari boleh lalu. Sekali-sekali mitok 10 tahun nak boleh. Pulau Perhentian. Nasi orang Pulau Perhentian ni duduk satu rumah 2-3 keluarga. Anak ramah serumah. Gitulah. Tak ada rumah baru tunggu lama duduk siap-siap lagi. Duduk serumah lah kita orang. Gitulah. Siapa tak siap? Tak tahulah saya. Kalangan penduduk asal di Pulau Perhentian juga tidak dapat menyembunyikan perasaan bimbang mereka mengenai cadangan untuk membina rumah pangsa 5 tingkat itu. Ini untuk memastikan keselamatan utama bagi mereka yang ada pengalaman dikatakan pada hujung bulan 11 dan 12 angin kencang yang boleh mendatangkan kebimbangan jika mereka menduduki ataupun mendiami kawasan rumah di sini. Berdasarkan pengalaman mereka, cadangan berkenaan tidak sesuai kerana lokasi itu merupakan kawasan yang sering berlaku tiupan angin kencang yang boleh membahayakan penghuninya. Bagi mereka, 2 tingkat sudah dikira memadai dan berharap agar kerajaan menimbang semula cadangan asal. Di samping itu, mahu kaedah moden dalam pembinaan itu diubah suai dengan menggunakan curucuk tiang yang lebih meyakinkan mereka. Kami minta kerajaan negeri dia mengambil balik tanah orang-orang kampung untuk menjadikan tapak perumahan. Ya, tapak perumahan kita nak minta biar untuk 2 tingkat saja. Saya perlu sebab atas rumah saya tu 5 keluarga. 5 keluarga. Bayar ke lah? Bayarlah kata. Yang harap-harapnya bagi saya lah pada penduduk kampung ni, hak kemudahan tu teramat sangat nak lah. Jadi bagi Menteri Besar pun kita nak suruh percepatkan. Sebab lah ni orang kampung ni sebuah rumah tu 5 keluarga pada. Jadi masalah. Lawatan kerja sehari Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman ke Pulau Perhentian disifatkan penduduk seumpama pucuk dicita ulang mendatang. Menteri Besar sendiri juga sedar dan menyelami masalah rakyat itu.
Beliau juga tidak memandang ringan dan turut mengambil kira pandangan penduduk yang sudah lama menetap di pulau perhentian. Lalu apabila diajukan masalah itu, beliau sudah mengatur tindakan yang perlu dilakukan. Kita akan tengoklah, nanti saya akan dapat laporan daripada JKR. Kalau katanya memang sudah memandai 2 tingkat, maka kita akan buat 2 tingkat je. Jadi ini tak timbul masalah sekarang ni. Jadi kita akan cuba cari lagi lah kawasan lain kalau masalah kekurangan tak cukup dan sebagainya. Mana suara? Saya kata kita dengar suara rakyat. Jadi kadang-kadang rakyat ni lebih mengetahui apa yang dia nak sebenarnya. Jadi ini kita akan penuhi lah. Semoga penantian penduduk Pulau Perhentian khususnya golongan generasi kedua untuk memiliki rumah sendiri akan tercapai. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Kuala Terengganu untuk kali ini. Saya Rizalimi Muhammad kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. 2 daripada 3 kematian berkaitan pekerjaan yang direkodkan setiap hari di Malaysia adalah disebabkan kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Mengikut statistik yang dikeluarkan Perkeso, ia merangkumi 44.27% daripada keseluruhan kes yang dilaporkan kepada Perkeso sepanjang 2014. Daripada jumlah itu, 76.9% kemalangan melibatkan pekerja yang menunggang atau membonceng motosikal, melibatkan 644 kes kemalangan maut. Kes kemalangan tertinggi melibatkan kumpulan pekerja berumur di bawah 30 tahun iaitu 35% daripada 9,746 kes. Kebanyakan kemalangan berlaku pada waktu kerja shift pagi. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot, dengan perkembangan yang membimbangkan itu, Perkeso akan meluaskan lagi kempen perjalanan selamat pergi dan balik kerja tertumpu kepada majikan-majikan di seluruh negara. Attitude is very important. I would have thought that the most important factor which leads, or rather which can reduce accidents, road accidents, would be the attitude of each individual. And of course that includes, of course, taking alcohol. As I said, it all boils down to each individual attitude. So no amount of persuasion, no amount of efforts given by the government, i.e., as in our case, Perkeso will help to reduce the number of accidents. Tanpa attitude individu. Beliau terdahulu melancarkan kempen perjalanan selamat ke tempat kerja peringkat kebangsaan Perkeso 2015 dengan tema Janji Selamat Pergi Balik Kerja di Malaysia Airport Holding Berhad, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Polis Johor akan terus memantau anasir kumpulan militan IS dalam memastikan ketenteraman awam di negeri itu terjamin. Ketua Polis Negeri Datuk Rusli Ahmad berkata setakat ini pihaknya berjaya mengekang segala ancaman IS itu yang juga menjadi isu global. Tambahnya, tindakan proaktif dan prosedur operasi standard SOP sedia ada berjaya menstabilkan keselamatan negeri Johor. Datuk Rusli meminta semua anggota polis dan masyarakat supaya terus menyalurkan maklumat bersabit aktiviti pelampau supaya tindakan segera dapat diambil. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Mengenai indeks jenayah di negeri itu, Datuk Rusli berkata sebanyak 751 kes berjaya dikurangkan bagi tempoh Januari hingga April lalu, manakala daripada 917 kes yang disiasat, sebanyak 719 kes jenayah komersial sudah diselesaikan. Sebanyak 2,584 dari hampir 4,000 kes atau 66% penyakit malaria di negara ini tahun lepas dikesan berpunca daripada monyet. Paling banyak kes malaria dilaporkan di Sabah dan Sarawak. Menurut Ketua Sektor Penyakit Berjangkit Bawaan Vektor Kementerian Kesihatan Dr. Rosnani Mudin, 19% atau 730 kes jangkitan malaria berpunca daripada pekerja asing di sektor peladangan. Jelas beliau, wabak malaria berlaku apabila nyamuk tiruk yang menggigit monyet mempunyai malaria dan nyamuk yang sama kemudian menggigit manusia. Bagaimanapun, Dr. Rosnani memberitahu secara keseluruhan kes malaria di negara ini menurun secara mendadak berikutan pelbagai usaha dan langkah susulan pihak Kementerian Kesihatan dengan melakukan pemantauan serta kawalan.
Dan apa yang paling penting, penglibatan masyarakat, komuniti dan agensi-agensi lain, kerana malaria ini berlaku di kawasan luar bandar dan banyak di kawasan pendalaman, dan mungkin yang sukar dilawati oleh anggota-anggota kesihatan. Oleh yang demikian, masyarakat komuniti ini akan melaporkan kepada Kementerian Kesihatan untuk kami mengambil tindakan pencegahan dan kawalan. Itu yang paling penting. Dan kita, matlamat Malaysia adalah untuk mencapai sifar jangkitan malaria tempatan pada tahun 2020, dan kita harap ini akan dicapai pada masa tersebut. Pada tahun 1990-an, lebih 50,000 kes malaria setahun dilaporkan, namun kini ia mencatat penurunan mendadak. Tahun lalu hanya 3,923 kes malaria direkodkan, dengan Sabah mencatat rekod tertinggi iaitu 1,779 kes, Sarawak 1,300 kes dan Kelantan sebanyak 129 kes. Bagi 3 bulan pertama tahun ini pula, sebanyak 527 kes malaria dilaporkan yang melibatkan 1 kematian, iaitu menurun berbanding tempoh sama tahun lalu membabitkan 2 kematian. Beliau ditemui pemberita selepas sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat kebangsaan di Dewan Utama Hospital Gua Musang, Kelantan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa pihak berkuasa mengharamkan penggunaan racun herba berasaskan glifosit kerana didapati boleh memudaratkan kesihatan manusia dan hidupan lain. Presiden CAP SM Muhammad Idris berkata glifosit menjadi ramuan utama di dalam racun penghapus lalang. CAP berkata baru-baru ini Agensi Penyelidikan Antarabangsa bagi Kanser Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan analisa terbaru mengenai glifosit yang menyimpulkan bahawa ia kemungkinan menimbulkan kanser karsiogenetik terhadap manusia. Glifosit antara racun herba paling luas penggunaannya kerana ia penghapus rumput rampai tanpa menjejaskan tanaman. This is very important to see. The other people are so alert and they feel so in danger of the herbicide, they immediately banned Sri Lanka. I think we cannot have a very weak stand on this. Like, immediately when people having birth defect, cancer, all sorts of problems. Glifosit turut diharamkan atau dibatasi penggunaan di beberapa buah negara termasuk Belanda, Perancis, Brazil, Rusia, Meksiko dan El Salvador. Di Malaysia terdapat 172 produk racun herba dijual mengandungi glifosit. Malaysia Vision Valley MVV atau lebih dikenali Permodenan Negeri Sembilan bakal memberi pertumbuhan serta melonjak pertumbuhan ekonomi negeri selain memberi manfaat kepada rakyat. Pembangunan holistik yang dirancang untuk tempoh 2016 hingga 2045 itu melibatkan tanah seluas 108,000 hektar meliputi Nilai, Seremban hingga ke Port Dickson. Projek RMK11 ini merupakan cadangan pembesaran wilayah Lembah Kelang yang lengkap dengan pelbagai infrastruktur kesan daripada kepadatan penduduk. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, MVV merupakan perkongsian pintar antara kerajaan negeri dengan persekutuan untuk membolehkan limpahan pesat pembangunan di Lembah Kelang atau The Greater Klang Valley dirasai negeri berjiran. Berlainan dengan pembangunan wilayah yang lain-lain, di mana akan wujud displacement di sana kan, tapi yang ada di MVV ini kita tidak akan ada sebarang displacement, tidak ada perpindahan penduduk. Maknanya tidak ada apa yang dipanggil sebagai kerajaan mengambil tanah orang ramai untuk dibangunkan. Ia adalah merupakan tanah-tanah private, tanah-tanah estate-estate persendirian yang kita gabung-gabungkan untuk menjadi sebagai satu konsortium pembangunan yang bersepadu. Maka ramai orang akan menjadi jutawan. Kerana overnight orang yang mempunyai tanah yang besar-besar di situ akan harga tanah dia naik. Pembangunan kita buat dan mereka akan dapat lempahan berbagai-bagai peluang pekerjaan, economic activities yang ada di kawasan ini. Dan saya yakin Seremban akan menjadi sebagai suatu kawasan pembangunan baru Lembah Kelang, dan dalam masa 10 tahun kawasan ini akan berubah wajah, dan saya yakin inilah yang dinamakan sebagai Pemodenan Negeri Sembilan.
Pembangunan yang meliputi beberapa kluster strategik 3 daerah itu dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 22 hari bulan lepas. Bagi penganalisis ekonomi, kedudukan wilayah ekonomi itu cukup strategik dan bakal menarik pelbagai pelaburan swasta serta menambah dana ekonomi negeri maupun negara. Sektor perkhidmatan kalau di Negeri Sembilan ini memang sektor yang paling besar, sekitar 48-49% sumbangannya kepada keluaran dalam negeri Sembilan. Kemudian sektor kedua adalah sektor pembuatan dan yang ketiga pertanian. Jadi dengan pembangunan MBV ini, yang pembangunan yang bersepadu ini, dia akan memberi kesan yang positif kepada pembangunan ekonomi dari segi pertumbuhan, kadar pertumbuhan, dari segi sumbangan kepada pekerjaan, itu yang kedua, dan yang ketiga of course sumbangannya kepada pendapatan pada negeri sendiri dari segi cukai dan sebagainya. Dengan ada peningkatan dalam asas pendapatan tu, revenue base tu, jadi kerajaan lagi boleh lagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. MVV akan dipacu dengan nilai pembangunan kasar GDV sebanyak RM641 bilion selain menambah keluaran dalam negara kasar negara KDNK sebanyak 35%. 5 pembangunan kluster MVV meletakkan Seremban sebagai pusat bandar dan perniagaan, manakala nilai estek dan Sedayan sebagai bandar pendidikan dan sukan. Satu kawasan baru seluas lebih 2,400 hektar akan dikhususkan dengan pembangunan industri pemakanan dan elektronik. Bagi merancang ekonomi MVV, pembangunan berorientasikan pengangkutan TOD termasuk projek Express Rail Link ERL dilaksana dengan menghubungkan Labu dengan KLIA. Apabila siap kelak, MVV bakal menawarkan 400,000 peluang pekerjaan. Malaysia Vision Valley yang akan diwujudkan melalui rancangan Malaysia ke-11 bakal menjadi satu lagi projek pembangunan bersepadu atau dikenali Pemodenan Negeri Sembilan, meliputi beberapa kluster strategik yang melengkapi pembangunan di Lembah Kelang, khususnya di Putrajaya dan Kuala Lumpur. Laporan Zakina Wati Ahmad Tarmizi dan juru kamera Aziz Zubair untuk Berita RTM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai berkenan mencemaduli menyempurnakan eksersis lapangan ARF Directs 2015 di empangan Timah Tasuh Kanga Perlis. Baginda turut ditemani anak anda Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin. Baginda tiba di kawasan eksersis kira-kira pukul 9 pagi. Ketibaan baginda disambut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri Luar, Datuk Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara, Datuk Tajuddin Abdul Wahab. Tuanku Syed Sirajuddin kemudian melancarkan pembukaan eksersis. Baginda turut meluangkan masa menyaksikan demo latihan menyelamat penduduk terjejas banjir. Antara agensi terlibat gimik menyelamat termasuk Pasukan Bomber, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terdahulu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin berkenan bertemu Ahli Dewan Negara China Wang Yong. ARF Directs 2015 dipengerusi bersama Malaysia dan China. Kerjasama dan permuafakatan dua hala antara pihak industri dan institut latihan mampu merealisasikan misi pembangunan modal insan belia berkemahiran di kalangan generasi muda. Secara langsung, proses mentransformasikan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN sebagai hub latihan kemahiran negara dapat direalisasi. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata hubungan lebih rapat dengan pihak industri yang mempunyai reputasi tinggi akan memberi impak besar kepada keluaran IKBN sekaligus dapat meningkatkan lagi kebolehpasaran lepasan IKBN. Justru beliau berharap kerjasama antara IKBN Miri dengan Ocean K Corporation yang berhad dalam sektor minyak dan gas dapat digunakan sebaik mungkin bagi membantu pembangunan dan ekonomi setempat serta negara. Menepati keperluan industri oil and gas secara khususnya Ocean Gas dan Berhad, dan ini akan dapat meningkatkan lagi mutu dan juga
tahap kompetensi pelatih-pelatih IKBN kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kementerian Belia dan Sukan melalui IKBN MIRI dengan pihak Ocean K Corporation Sdn Bhd di Putrajaya. Melalui MOU tersebut, pihak Ocean K Corporation bersetuju bersama-sama merangka program khas dengan kurikulum khusus untuk keperluan syarikat dalam industri minyak dan gas, di samping memberi pendedahan dalam industri minyak dan gas secara intensif melalui latihan teori dan amali. Expo Usahawan Bumiputra Pulau Pinang PENBEX 2015 menyasarkan 150,000 orang pengunjung dengan jualan sebanyak RM3 juta. Expo 9 hari bermula 30 Mei hingga 7 Jun ini akan diadakan di Dataran Transformasi Usahawan Kubang Menerong, Tasik Gelugu, seberang Perai Utara. Expo edisi ke-14 itu adalah anjuran Majlis Pembangunan Bumiputra Pulau Pinang melalui Jawatankuasa Kumpulan Fokus Pembangunan Usahawan dan Koperasi Bumiputra Negeri. Pengerusinya Muhammad Farid Saad berkata Expo tersebut adalah satu platform untuk terus melahirkan serta menggalakkan usahawan Bumiputra berkecimpung dalam bidang perniagaan. Penganjuran kali ini digabungkan dengan Minggu PKS Anjuran SME Corp. Tahun ini sebanyak 381 usahawan akan mengambil bahagian, meningkat berbanding 368 penyertaan tahun lepas. Ia turut disertai usahawan dari Indonesia, Kemboja, Thailand dan Myanmar. Jadi kita berharap apabila usahawan luar datang ke Pulau Pinang untuk membuat expo, kita mahu supaya orang tempatan ini menjadi ejen kepada mereka dan mengembangkan perniagaan di sini. Itu yang kita harapkanlah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Radio Malaysia Mutiara FM. Hadir sama pengarah SME Corp Pulau Pinang Muhammad Zumar Zainuddin. Majlis perasmian dijadual akan dilakukan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Insinyur Hamim Samuri pada 31 Mei ini. Hubungan antara institusi pengajian dan industri perlu diberi tumpuan dalam usaha melahirkan generasi berkualiti dan berkemahiran untuk pasaran pekerjaan. Justru Kolej Komuniti Kota Melaka KKKM mengambil inisiatif bersama warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia bekerjasama merapatkan hubungan demi pembangunan kerjaya. Dan ini merupakan program untuk kita meletakkan hubungan di antara IPT dengan industri dan IPT dengan masyarakat. Sebab dengan cara ini sahajalah masyarakat boleh tahu apakah produk yang dilahirkan oleh Kolej Komuniti Kota Melaka dan bagaimana Kolej Komuniti Kota Melaka boleh menawarkan ataupun menempatkan pelajar dia di mana-mana institusi yang menjalankan program sebegini untuk pelajar menjalani latihan industri dan juga untuk pelajar meneroka bidang pekerjaan lah. Beliau menjelaskannya ketika ditemui pada majlis dialog bersama industri anjuran KKKM di Bacang, Melaka, dirasmikan pengerusi Biro Pelajaran UMNO bahagian Kota Melaka, Akramuddin Abdul Aziz. Sebelum Nasional 5 berakhir, sekali lagi ikuti fokus utama hari ini. Segelintir anggota penguatkuasa disyaki terlibat aktiviti pemerdagangan manusia. Usaha menggali dan bawa keluar mayat selesai Khamis ini. Pelajar sebabkan kematian pelajar junior didakwa. Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi menyusul selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan keadaan cuaca petang ini dengan meninjau corak tiupan angin serantau di mana negara kita ketika ini sudah mula dipengaruhi angin yang bertiup dari arah barat daya. Ini bertepatan dengan monsun barat daya yang telah pun dialami negara ketika ini. Tiupan angin agak kencang dijangkakan untuk beberapa hari lagi di sekitar kawasan perairan di barat laut Semenanjung. Sehubungan dengan itu, amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama
yang dikeluarkan untuk kawasan perairan Phuket masih lagi berkuat kuasa di mana ia dijangka akan berlanjutan sehingga Khamis ini 28 Mei 2015. Keadaan laut bergelora yang dijangkakan di kawasan perairan Phuket ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Melalui paparan imej satelit terkini, kawasan litupan awan yang signifikan ketika ini dicerap di serata negeri Sabah dan juga Sarawak, manakala untuk Semenanjung pula kawasan litupan awan yang agak signifikan dicerap di sekitar timur kawasan perairan, begitu juga di selatan Semenanjung. Bagi mendapatkan gambaran keadaan cuaca sebenar, kita imbas pula kepada gema radar cuaca ini, di mana ketika ini hujan beserta ribut petir yang agak menyeluruh sedang berlaku terutamanya di tengah dan juga timur negeri Johor, begitu juga di selatan negeri Pahang dan juga pedalaman negeri Sembilan. Hujan juga ketika ini sudah mula terbentuk di sekitar banjaran Titiwangsa yang membabitkan pedalaman Kelantan dan juga Perak, begitu juga di 1-2 tempat di negeri Terengganu dan juga pedalaman Kedah. Untuk negeri Sabah pula ketika ini, hujan juga boleh dikatakan secara amnya sedang berlaku di kesemua bahagian, di mana ia agak tertumpu terutamanya untuk bahagian Kudat dan juga kawasan barat. Hujan juga ketika ini sedang berlaku boleh dikatakan secara amnya di kesemua bahagian di negeri Sarawak, di mana ribut petir beserta hujan lebat agak tertumpu terutamanya di sekitar tengah dan juga di kawasan pesisir pantai bahagian Limbang, dengan corak tiupan angin yang semakin ke arah timur laut, terutamanya untuk tengah dan juga barat negeri Sabah ini. Keadaan cuaca ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya kita ikuti pula tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara.